This call is now being recorded. Okay. Alright. Kat mana kita? Assalamualaikum. Selamat pagi lagi sekali. Sorry, ada gangguan sikit. Okay, hari ni kita nak masuk chapter Alkane lagi. Okay, sepatutnya hari ni kita buat lab kan. Tapi disebabkan hari Sabtu ni kita ada kelas ganti. Jadi saya bawa lab tu ke hari Sabtu lah. Okay, so hari ni kita nak habiskan tutorial Alkane. Okay, untuk Alkane ada beberapa lagi learning outcome yang belum selesai. Okay, jadi hari ni kalau boleh dalam masa 2 jam saya nak selesaikan chapter Alkane. Okay, so antaranya daripada KLM ni lah sampai bawah ni nah. Okay, so kita terus pergi kepada last page hari tu sampai mechanism ke? Mana ya? Di sini. Okay. Okay, previous lesson kita dah berjaya selesaikan semua jenis mekanism. Okay, kita dah tambah 2 lagi mekanism iaitu hydrohalogenation dengan menggunakan HBr dekat sini ataupun HX, kemudian hydration dengan menggunakan water. Okay, so untuk hydration, water tu kita akan attack 2 kali nah. 1, 2. Water tu attack carbon cation tu 2 kali. Alright, so hari ni kita nak sambung berikutnya. Sila pay attention. Okay. Determine the position of double bond through ozonolysis and react with acidified permanganate in hot condition. Okay, so kita nak tambah lagi 2 jenis reaction iaitu ozonolysis dan oxidation panas. Okay, kita tengok dekat sini. Ni Bayer kejap nah. So saya letak 3 kat sini. Saya tulis 2 LO tapi saya tambah 1 dekat sini. Okey, untuk oxidation, dengar ya, untuk oxidation dia ada dalam 2 keadaan. Satu dalam keadaan panas, satu dalam keadaan sejuk, hot and cold. Okey. Dia menggunakan reagent yang sama tetapi condition dia berbeza dan produk dia adalah berbeza. Okey, oxidation dia akan gunakan potassium permanganate. Selalunya lah. Kalau kita guna permanganate, warna dia adalah purple. Kalau kita guna chromate, warna dia adalah hijau. Orange kepada hijau, orange. Okay, tak apa, kita fokus kepada permanganate. Okay, so dalam keadaan sejuk, okay, kita pergi pada dalam keadaan sejuk dulu. Oxidation in basic and cold, nama dia adalah Bayer's test. Okay, ini adalah test pertama. Nanti saya akan ulang balik dekat bahagian test. So ini adalah test pertama dalam alkene. Okay, so Bayer test ni ataupun kita gunakan reagentnya adalah potassium permanganate tapi dalam keadaan sejuk dan base. Okay, sejuk dan base. So dia akan dapatkan produk diols. Diols maksudnya ada 2 OH pada compound tu. Okay, kita tengok general equation. Ini alkene. Okay. Reagent dia adalah, tulis dekat atas line, KMnO4 OH minus cold di bawah. Potassium permanganate, base dan sejuk. So produknya adalah, okay, fokus kepada carbon double bond. Kita akan attachkan OH pada carbon double bond.
So awak akan dapat 2 OH pada carbon double bond. 2 OH tu nama dia dios, dua hidroksi. Okay, dan dia ada side product iaitu plus MnO2 precipitate. Arrow ke bawah ni menunjukkan precipitate. Okay, so untuk barrier test disebabkan dia adalah ujian bermaksud chemical test dalam makmal yang kita boleh nampak, kita boleh observe. Jadi apabila kita menulis barrier test, kita perlu habiskan sampai belakang sini. Kena habiskan sampai MnO2 precipitate. Okay, habiskan sampai belakang sebab dia adalah satu set. Biasa kalau saya buat yang sebelum ni HCl ke apa, saya tak berapa tulis kan, fokus kepada major. Tapi untuk barrier test kena ada precipitate di belakang. Okay, precipitate saya akan, dia punya test saya akan ulang balik nanti. Hari ni kita nak fokus pada equation dulu. So produknya adalah letak OH pada carbon double bond dan ada MnO2. Okay, ini dalam keadaan sejuk. Okay, next kita tengok dalam keadaan panas. Oxidation dalam keadaan acidic dan panas. Acidic dan panas. Okay, reagent yang kita gunakan adalah potassium permanganate, asid dan panas. Okay, selain daripada potassium permanganate, kita boleh juga guna K2Cr2O7H+. Ini reagent yang kedua. Kalau kita pakai permanganate, warnanya purple. Kalau kita pakai chromate, warnanya orange. Okay. Tetapi untuk barrier mesti pakai permanganate. Dia tak boleh pakai chromate. Dia mesti gunakan permanganate, wajib. Cuma oxidation panas dia boleh tukar reagent. Okay. So untuk yang ini, okay, saya bacakan nota sebelah ni dulu. When oxidation of alkene is carried out in acidic solution of permanganate, cleavage of the double bond and carbonyl containing products are obtained. Okey, gariskan perkataan cleavage. Cleavage. Cleavage tu maksudnya cleavage of the double bond. Cleavage tu bermaksudnya pemutusan atau pembelahan. Maksudnya double bond tu nanti akan putus. Okay, kita baca nota dulu. Dia kata double bond akan putus. If the hydrogen present at the carbon double bond, one of the carbonyl containing products is carboxylic acid. If the two hydrogens are present on one carbon, CO2 is formed. Okay, apa maksud dia? Okay, dia kata produk dia nanti kalau carbon double bond tu ada hidrogen, dia akan dapat carboxylic acid. Kalau ada dua hidrogen, dia akan dapat CO2. Tak apa, kita go through dulu. Okay, apa lagi? The oxidative cleavage of alkenes can be used to establish the location of carbon double bond in an unknown alkene. Okay, nanti kita tengok kemudian. Right, so tengok saya nak cerita dekat sini. Okay, ini adalah beberapa contoh structure of alkene. Kepelbagaian dia. Okay, kepelbagaian ni bermaksud apa saya tekan ni? Gimana? Okay, tengok structure yang pertama. Structure yang pertama ni, saya letak R. Kita ada carbon double bond. Okay, tapi carbon double bond ni saya bagikan R kiri dan kanan dia. Okay. Struktur yang kedua, saya letakkan carbon yang sama ada 2R. Okay. Struktur yang ketiga, carbon yang pertama ada 2R, carbon yang satu lagi hanya ada 1R. Struktur yang keempat, semua carbon double bond ada R, ada kumpulan alkene. Jadi ini adalah kepelbagaian ataupun kemungkinan-kemungkinan structure of alkene yang kita boleh lukis. Okey, kita tengok yang pertama. Sekiranya struktur alkene itu dia ada seperti berikut, di mana dia ada, okay, kita fokus pada carbon double bond 1, 2. Carbon 1 hanya ada 1R, carbon 2 pun ada dia punya kumpulan R. Apabila dia buat oxidation, dia akan terbelah.
carbon double bond tu akan diputuskan. So apa jadi pada selepas diputuskan? Okey, selepas diputuskan, tengok saya salin. Saya salin sebelah yang ini dulu, sebelah yang kedua dulu. R C H Okay, tempat dia putus, karbon yang putus tu dia akan jadi carbonyl, C double bond O. Okay, R tu dia akan copy. Okay, dekat sini dia ada hidrogen. Pen mana lagi nak pakai ni? Okay, dia ada hidrogen dekat sini. Okay, dia kata kalau ada satu hidrogen pada carbon double bond, compound tu akan jadi carboxylic acid. Bermaksud karbon ini yang ada H, dia akan jadi sebatian carboxylic acid. Carboxylic acid lah RC double bond OOH. Tapi saya letak double bond tu, saya pusing bagi sama dengan kedudukan double bond asal. Double bond O tu. Okay. Plus, sebelah sini pula, double bond C, R, OH. Sebab apa OH? Sebab dia ada hidrogen. Okay. Jadi, ini adalah carbon double bond yang kita putuskan. Awak putuskan, dekat pemutusan tu jadikan dia carbonyl. Jelas? Okey. Yang ada hidrogen akan jadi carboxylic acid. R tu maintain saja ke atas. Okey. Kita tengok compound kat bawah. Kalau ada satu compound, carbon ini, carbon 1, carbon 2. Carbon 2 ada 2 kumpulan R. Carbon hidrogen ada, carbon 1 ada 2 hidrogen. Kalau dia buat oxidation, dia pun akan putus. Okey, so apa akan berlaku? Sebelah sini, dia ada R kan? Jadi dia akan maintain saja R tu. Cumanya tempat double bond dia akan jadi, tempat double bond, dia akan jadi double bond O. Double bond carbon akan jadi double bond O sebab dia dah putus. So sebelah sini dia copy saja structure. Dia akan dapat ketone. Ketone. Okey, kalau dia ada 2 hidrogen, dia akan jadi apa? Kalau 2 hidrogen terhasil, dia akan dapat CO2. CO2. Macam tu. Okay, jelas? Right. Seterusnya, ini satu lagi. Dan water, ada water ni. H2O dan water. Okay. Kalau struktur lain pula, pattern alkene yang lain pula, okay, kita tengok yang struktur berikutnya. Kita ada karbon 1, karbon 2. Karbon kedua ada 2 R. Karbon pertama ada 1 R. Dia undergo oxidation, maka dia akan terputus. Apabila dia putus, dia akan dapat, okay, sebelah sini R, C double, R, C, R double bond O dengan sebelah sini O, CR saling, dia ada H kan? H tu akan jadi OH. Maksudnya carbon double bond yang ada H akan jadi carboxylic, carbon double bond yang ada RR akan jadi ketone. Dia ikut struktur produk tu bergantung kepada struktur asid alkene yang asal. Okay, kalau dia ada semua R, semua alkene tu ada R, dia akan putus juga tapi dia akan dapat ikut struktur dia lah. Dia akan jadi double bond O plus C double bond O RR. Okey, awak faham ke tak saya cakap apa ni? Faham. Boleh ya. Okey, very good. So jelas nak sebab produk dia bergantung kepada jenis alkene yang kita putuskan. Tetapi kita boleh buat satu kesimpulan dekat sini. Okay, oxidation of alkene dalam keadaan panas, dia akan dapat sama ada asid karboksilik ataupun carbonyl ketone. Karboksilik ataupun ketone depends on alkene structure. Produk dia. Okay, catat. Produk dia adalah carboxylic acid ataupun ketone depends on alkene structure. Kalau dia ada semua R, dia akan dapat 2 ketone. Kalau dia dapat salah satunya H, maka dia akan dapat 2 jenis lah, ketone dan carboxylic. Kalau dua-dua tu H, dia kan kalau satu karbon tu 2H, dia akan jadi 2 CO2 dan H2O. Okay, kalau ada satu lagi pattern,
Macam dua ni kan, dua-dua ni H kat bawah. So dia akan dapat 2 karboksilik. Alright, so kita tengok contoh. Contohnya. Okay, katakan saya ada compound berikut. A, CH3, CCH3, double bond C, H, CH3. So saya pun buat oxidation. Saya guna K2Cr2O7 H plus heat. Okay, apakah produknya? Okay, awak buat produk dia. Structure B saya guna CH3C H double bond H CH3 KMNO4H plus heat. Structure C saya guna cyclic pula. Okay, let's say kita buat cyclic. Ada CH3 dekat sini. KMNO4H plus heat. Okay, satu lagi. Tak apalah, buat ni dulu. Okay, so apakah produk untuk yang pertama? Okay, yang pertama produk dia, okay, dia buat oxidation kan. So kita tahu dia akan putus. Okay, dia akan putus. Maka produk dia sebelah sini adalah CH3, CCH3, double bond O. Dia akan jadi carbonyl ketone. Sebelah sana dia ada H kan. So dia akan jadi carboxylic acid. Tempat H tu akan jadi OH, CH3. Dua produk lah. Satu ketone, satu carboxylic. Okay. Untuk structure B dia ada dua hidrogen. So kalau dua hidrogen dia akan dapat dua jenis carboxylic acid. CH3, C double bond O. Tengok saya lukis structure daripada pemotongan tu terus. Saya tak pusingkan dia pada structure kebiasaan kita lukis. Tak apa, potong terus pun boleh. Dapat macam tu. Disebabkan kiri dan kanan ni sama, kadang-kadang buku diletak dua dekat depan. Menunjukkan dua molekul yang sama terhasil. Okey. Kalau kita tak nak letak dua, biasanya kita akan rewrite balik sebab dia compound yang sama. Rewrite balik pun tak apa. Macam tu. Okey. Jelas? Alright. So structure berikutnya, ingat alkin dia boleh datang daripada alkin yang biasa ataupun alkin yang daripada cyclic compound. Okey, kalau dia cyclic, tengok sini, ini penting. Okey, kalau dia cyclic, dia putus macam mana? Sama juga. Ini kita ada karbon, kita ada hidrogen kat sini. Dia akan potong. Tapi dia potong sini je lah. Dia taklah gunting sampai belakang ni. Kan dia potong tempat carbon double bond. Cuma yang ini dia potong, kita nampak dia terpisah terus. Bila dia potong, kita potong kertas ke apa, kita akan nampak terpisah terus dua bahagian. Tapi ini bila kita potong benda yang bergelang, daripada dia cyclic, dia akan jadi lurus. Okey, so apa kesan bila kita potong? Tengok saya tulis. Okey, ini carbon. Saya salin balik. Okey. Carbon yang saya potongkan dekat sini. Nampak? Sini dia ada CH3, sini dia ada OH. Ini adalah kawasan yang kita potongkan. Yang kita potong tadi. Dia tak bersambung tu. Dia cuma dipotongkan, kita letak double bond O, double bond O. Kita boleh kekalkan bentuk ni, tapi ini dah terputus ini dah terputus tu, nanti sambung pula. Kita boleh kekalkan bentuk ni ataupun kita rewrite balik. Kita tengok carbon dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. So dia sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5. Carbon 1 adalah double bond O. Belakang ni CH3. CH2, CH2, CH3. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Double bond O, OH. Macam tu. Ini kalau kita baringkan dia, kita akan dapat struktur yang ada double bond hujung dan hujung. Benda tu daripada gelang.
Okay, kalau awak confused nak tulis dalam bentuk yang kita dah baringkan, boleh kekalkan bentuk ni. Ambil balik struktur ni, putuskan dekat double bond saja. Atau. Okey ke tu? Boleh? Ada apa-apa soalan setakat ni? Tak ada, madam. Tak ada. Betul ke semua faham ni? Saya risaulah. Awak Madam. yang lain faham ke tidak? Yang lain tolong respon. Awak tidur ke macam mana? Faham, madam. Faham madam. Yang lain? Madam. Yang lain? Suara yang saya tak pernah dengar. Faham madam. Lagi. Okey. Okey, baik. Semoga awak faham betul-betul lah ya. Okey, so ini adalah pattern. Dengar ini kalau dia undergo oxidation. Okey. Kemudian ayat di belakang sini, kita baca dekat sini. The oxidative cleavage of alkenes can be used to establish the location of double bond of an unknown alkene. Okey, apa maksud dia? Okey, maksudnya adalah macam ni. Sekarang ni kita kebanyakan masa kita dah ada reaktan, kita fokus kepada pencarian produk. Kita dapatkan produk. Kadang-kadang soalan dia boleh terbalik daripada produk cari reaktan. Okay, contohnya, saya buat kat bawah sini. Contohnya dia bagi compound berikut. Dia kata let's say CH3. Saya bagi yang simple lah nah. Double bond O, double bond CH3 tambah CH3 double bond O, OH. Lepas tu dia kata siapakah A? A ni mengalami oxidation, KMnO4 H plus heat. Okay, dia bagi produk. Dia bagi produk A dengan produk B. Cari siapakah A. Maksudnya kita tahu kalau mana-mana compound, kalau kita mengalami oxidation dan dia dapat dua produk karboni ni, depan ni mesti alkin. Mesti alkin. Okay, tetapi kita nak cari siapakah alkin itu dan macam mana dia bergabung. Okay, dia bagi macam ni. So awak kena reverse balik. Kalau yang depan tadi daripada alkin awak putuskan dapat produk. Tapi yang kita produk ni kita baringkan dia dalam keadaan kita tahu itu adalah hasil selepas pemutusan. Tapi kalau soalan dia tak bagilah dalam dia baring siap-siap. Jadi awak cuba baringkan. Nak dapatkan dia punya alkin A tu awak baringkan dekat sini. Awak baring balik CH3, pusingkan dia dalam keadaan double bond tu bertemu dengan double bond. Double bond O bertemu double bond O. Pusingkan macam tu. Untuk mudahkan kita dapat balik. So awak tahu benda ni akan combine nanti untuk didapatkan struktur asal. Jadi A tu mesti CH3, CCH3. Sebelum diputuskan mesti berikut. Mesti macam ni. Dan kita dah sedia maklum. Kalau OH tu maksudnya dia datang daripada heat saja. So ini adalah struktur A. Okay, itu yang dia masukkan. Kita boleh tentukan di manakah kedudukan double bond alkin yang di depan berdasarkan produk yang kita dapat. Okay, alright. Okay, dah. Nanti kita buat soalan latihan lah. Okay, next. This is oxidation in hot. Now we move to ozonolysis. Okay, untuk ozonolysis, dari segi reagent, dia ada penulisan 1-2. Tengok dia ada 1-2. 1-2 tu bermaksud ditambahkan yang nombor 1 dulu. Lepas beberapa ketika dia tambahkan nombor 2. Sebab tu dia ada 1-2. Kalau yang macam ni kan dia tak ada dia tak ada 1-2 kan. Dia tak ada tulisan 1-2 bermaksud dia dah campur siap-siap lepas tu dia buat. Macam tu. Ini adalah proses by proses. Step pertama, step kedua. Di pihak kita tulis saja macam tu. Okay? Kita bacakan ozonolysis punya.
Untuk ozonolisis, kebanyakan masa kita akan pakai O3 followed by zinc water. Kalau dalam ayat dia akan kata react with ozone followed by. Followed by tu maksudnya yang kedua pula adalah benda lain. Okey. Selain daripada kita gunakan reagen ini, kita boleh juga replace zinc water dengan dimethyl sulfate. So awak kena tengoklah, sometimes dia pakai zinc water, sometimes dia pakai dimethyl sulfate. Okay, kita boleh gunakan mana-mana reagen. Untuk soalan ni saya gunakan zinc water. Okay, tengok betul-betul. Dia kata apa ya? A more widely used method for locating the double bond of alkene by using ozone. Ozone react vigorously with alkene to form unstable compound called molozonides, which rearrange spontaneously to compound called ozonide. Ni tak apa, ni maklumat saja. Okey, untuk ozon, untuk bila nak balas dengan ozon, prosesnya sama seperti oxidation, di mana dia akan buat pembelahan. Cuma produk dia sedikit berbeza. Okey, apa perbezaan dia? Tengok sini. Right, kita tengok struktur yang pertama ada 2R. Ni ada 2R, satu karbon. Ni 3R, 4R. Okey. Tengok saya potong. Bila dia buat ozonolisis, dia akan terpotong juga. Tetapi pemotongan dia akan dapat dua produk. Satu, dua. Tengok produk yang pertama saya salin balik saja. Dia lebih simple. Di mana kalau dia ada H, dia maintain je H tu. Dia ada H, dia maintain saja H tu. Kalau tadi masa kita buat oxidation, karbon double bond yang ada H akan jadi karboksilik kan? Tetapi untuk ozon, karbon yang ada H akan jadi aldehyde. Ni aldehyde lah. Karbon yang ada R akan jadi keton. Okay. So untuk contoh kedua, sekiranya struktur tu adalah pattern yang kedua, dia potong. Sebelah sini akan maintain sebagai keton. Itulah ada 2R. Okay. Sebelah sini, kalau tadi dapat CO2H2O, yang ini dia akan dapat seperti diri dia. Dia akan dapat metanol. Okay, kita tak ubah apa-apalah. Maksudnya untuk ozonolisis dia lebih mudah sebab dia tidak ubah apa-apa. Okay. Next. Struktur yang ketiga, dia potong juga. Sebelah sini, dia follow saja. Dia akan dapat keton. Sebelah sini akan dapat aldehyde. Okay. Kalau ada dua, semua karbon tu ada R, dia akan dapat dua keton. Dia akan dapat dua keton. Okay. Yang pertama tadi dia dapat dua aldehyde sebab setiap satu karbon double bond ada hidrogen. Yang kedua, satu keton, satu aldehyde. Yang ketiga, satu keton, satu aldehyde. Yang keempat, dua keton. Bergantung kepada jenis alkene yang kita ada. Okay. So kesimpulan saya buat dekat sini. Products dia sama ada keton ataupun aldehyde. Depends on alkene structure. Okay. Tadi pun depends on alkene structure, tapi keton dan karboksilik. Yang ni keton dan aldehyde. Okay, dan sama juga macam tadi, kita boleh cari location double bond. Location double bond tu maksudnya kalau kita ada produk, kita combinekan produk tu untuk dapatkan semula reactant. Okay, kita buat beberapa contoh. Contohnya, contoh satu. Contoh dua kita pakai cyclic.
Okay. Alright. So untuk contoh pertama, tindak balas ozonolisis, dia akan terputus. Saya putuskan sebab saya nak ajar, saya tunjuklah. Tapi awak bila buat dalam exam tak payahlah buat putus-putus ni nah. Understood lah. Okay, sebelah sini dia akan dapat CH3, CH3 double bond O. Sebelah sini dia akan dapat aldehyde. Aldehyde dan keton. Okay. Untuk yang ini kita putuskan, tapi kita putuskan kawasan double bond tapi gelang masih lagi tak putus habis nah, sebab dia bergelang. Okay, so saya akan dapat, ni saya nak maintain je structure asal. Okay, ini carbon yang terputus tadi. Nak letak dia ke bawah macam tu pun boleh, ataupun awak rasa sempit, kita boleh bawa ke tepi. Double bond O, double bond O, CH3, H kan. Nak letak pun tak apa, H tu tak letak pun tak apa. Okay, boleh kekalkan macam tu saja. Tak payah linearkan dia. Takut nanti awak tak linearkan, tak tahu pula macam mana. Alright. Okay. Boleh nah untuk ozonolisis. Okay, dah salin? Kita screenshot. Selesai? Saya nak slide ke tepi ni. Saya medium. Okay. Alright, so kita tengok contoh soalan. Example 1. Example 1, tengok An unknown alkene with formula C7H14 undergoes oxidation with hot basic potassium permanganate solution to form propanoic acid and butanoic acid. What is the structure of this alkene? Okay, cuba cari structure tersebut. Soalan exam dia macam ni lah, dia bagi sentence panjang ni, analisiskan. Kita panggil soalan structure. Awak ada buku pasir kan? So you can see pasir question, dia pattern dia macam mana. Dan awak tahulah pattern soalan. Okay. So untuk memudahkan kita, biasanya bila kita baca ayat dalam keadaan organik, kita kena buat equation baru kita nampak what happen kan. So saya akan translatekan ayat ni kepada equation. C7H14 tindak balas dengan KMNO4 H plus heat. Dia dapat propanoic acid 1, 2, 3 dan butanoic acid 1, 2, 3, 4. Propanoic dan butanoic. So boleh tak cari siapakah struktur alkene di depan? Okay. Cuba sambungkan dia dan bila awak sambung, bagi tahu saya nama alkene tersebut. Dia tak minta nama tapi untuk memudahkan saya tahu jawapan awak, bagi nama kat dia. Siapa dah dapat, boleh share apa nama alkene yang awak dapat tu? Boleh type pun boleh. Tak nak cakap, boleh type. Mana dia message? Ni sini.
Okey, siapa nak cuba? Apa nama alkin yang awak dapat? Triheptene. Okey, ada jawapan lain? Adakah sama semua orang? Okey, jom kita tengok. Betul lah tu. Jawapannya betul, triheptene. Okey, mari kita check lah. So, yang ini kita kena sambungkan lah. Double bond ni kena sambung dengan double bond ni kan. So, untuk membolehkan sambungan tu kita nampak dengan lebih jelas, okey, kita baringkan dia. Temukan double bond O tu dengan double bond O. Macam ni. Kalau awak dah boleh nampak structure tu macam mana, tak perlulah. Yang ini sebab saya nak ajar kan. 1, 2, 3, 4. Just in case ada yang tak nampak macam mana nak buat. So saya akan pusingkan dia bagi sama. Ini adalah hasil sebelum selepas dia putus. Bermaksud kita kena sambungkan dua ni. Dan OH ni nanti kita kena tukar pada H. Sebab kita tahu oxidation yang ada H dia akan jadi karboksilik. Maka jawapannya kita sambungkan. Double bond. H. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C7. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. H14. Betul. So betul jawapannya adalah 3 heptene. Okay, dia tak minta nama lah tapi saya minta sebab saya nak tengok awak berjaya ataupun tidak. Okay, so dapat example 1. Okay, very good. Okay, cuba buat example 2. An alkene unknown alkene undergoes oxidation in hot basic permanganate followed by acidified. Ni tak payahlah, kita tengok ini saja. To give the following products. Deduce the structural formula of the alkene. Dapatkan balik alkene yang asal. Okay, cuba buat dan cuba namakan kalau boleh. Okay, cuba namakan produk yang awak dapat tu. Tengok dia ada satu produk tu. Kalau yang tadi dia ada dua produk, iaitu kita ada produk 1, produk 2. Produk 1 dan 2 kita combine. Tapi yang ini dia ada satu produk. Maksudnya apa? Kalau ada satu produk. Dia adalah sebatian apa? Kalau ada satu produk saja. Satu produk tapi ada dua double bond tu. Alkene tadi mesti jenis anyone? Tak ada jawapan ke? Alkene ni jenis apa ni? Cyclic. Betul. Dia mesti cyclic compound. Macam mana kita nak tahu dia cyclic ataupun bukan cyclic? Kalau dia bukan cyclic, dia ada dua compound yang terpisah terus. Kalau dia cyclic, dia ada satu compound dan dia ada dua double bond hujung dan hujung. Kita mesti nampak hujung-hujung. So itu adalah daripada cyclic. Okey, cuba dapatkan structure tu dan bagi nama kat saya. Ada banyak lagi ni. Cepat, satu soalan kat sini. Boleh sambung tak tu? Berapa orang ni? 49. 9. 1-methyl cyclohexene. Okey, betul tak? Sekejap 1-methyl cyclohexene. Okey, jom kita semak betul ataupun tidak. Okey, double bond ni dia mesti bertemu semula dengan double bond sebab hasil pemutusan tadi.
Okay. So macam mana kita nak tahu kita punya cyclic tu ada berapa carbon? Okay. Kita temukan double bond to double bond. Double bond kepada double bond. Kira bilangan dia. 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya cyclic tu mesti daripada 5 carbon. Okay. So kita pun buatlah cyclic yang 5. Okay. So carbon 1 dengan carbon 2 tu, carbon 1 dengan nombor 5 tu adalah yang kita putus. So kita pusingkan. 1, 2, 3, 4, 5. 1 dan 5 tu mesti tempat kita putus. Okay, sebab di hujung ke hujung. Tapi bila kita naming, kita letak 1, 2 lah. Okay. Carbon pertama dia ada CH3. CH3. Karbon kedua CH2, karbon 3 CH2, karbon 4 CH2, karbon 5 ada OH. Maksudnya dia ada H kat sini. Okay. Jadi bila kita nak bagi nama kita 1, 2 macam tu kan. 3, 4, 5. So 1 methyl cyclopentene. Betul. Cyclopentene. Nah, sebab dia ada 5 carbon. Bukan cyclohexene. Okay, dia kena kira daripada double bond to double bond O to double bond O. Jangan kira carbon depan ni. Sebab dia putus tu dekat carbon double bond. Nah, faham nah? Putus kat sini. Okay. Alright. So, ini satu contoh. Okay, ini satu contoh yang lain. Awak boleh cuba sambung. Samalah write and structure of alkene that would produce these two compound. Okay, treated with ozone. Okay. Yang ini pun sama. Deduce the structural formula of alkene that give the following compound when it react with ozone in the presence of dimethyl sulfate. Yang tadilah. Ini pun sama, dia ada alkene hujung kiri, hujung kanan, so dia mesti cyclic. Okay, awak cuba selesaikan yang ini. Right, kita terus pergi kepada overall. Kita dah habis chapter alkene. Ada sikit lagi sebelum kita pergi yang belakang. Since kita dah buat dah habiskan bahagian reaction, kita buat mind mapping untuk reaction ni dulu. Okay, jom kita buat mind mapping. Okay, mula-mula ini mind mapping ni yang saya dah buat secara overall nah. Awak kena kumpulkan semua mind mapping ni nanti. Okay, mula-mula kita belajar alkohol. Tidak balas dengan concentrated H2SO4 kit dapat alkene. Kita buat sama-sama. Lepas tu daripada haloalkene buang HX tu, gunakan KOH ethanol. Ada reflux. Dapat alkene. Okay. Kemudian kita belajar 6 tidak balas. Okay. Gunakan H2PT, PD ataupun PD atau NI. Lepas tu pakai X2 CH2Cl2. Lepas tu pakai X2 water. Lepas tu pakai HX. Lepas tu pakai HBr. H2O2. Lepas tu pakai hydration. H2O, H2SO4. Bateri nak habis. Awak buat dulu. Okay, kat mana tadi? Okay, ni yang previous kan? Hari ni kita masuk pemanganit sejuk.
Saya nak tulis pun susah. Awak tulis macam mana ya? KMNO4OH minus coal. Okay. Lepas tu KMNO4H plus heat. Lepas tu ozonolysis. O3 zinc water. Okay, ini mind mapping untuk chapter alkene. Okay. So kita buat general. Apakah produk-produknya? Yang pertama H2PT kita dapat alkene kan. Lepas tu kalau tidak balas yang di atas ni, awak isikanlah sambil-sambil saya isi, awak pun isi juga. Ni kita dapat RX juga tapi dia ada double X. Lepas tu ini kita dapat XOH. Ini kita dapat HX. Haloalkin juga. Dia banyakkan dapat haloalkin. Cipta haloalkin pun banyak benda. Okay. Ini pun dapat haloalkin. Tapi dia dapat BR. Okay. Ini dapat alkohol. Ada rule dia tu. Nanti awak tambahlah rules dia. Ini dapat alkohol juga. Ni dapat karbonil sama ada carboxylic acid atau keton. Oh, kita dah ada struktur di atas lah. Saya nak padam. Ini padam. Jadikan dia general. So kita nak buat general equation. Ni keton dan aldehyde. Ni saya buat dan lah, bukan atau, sebab dia ada dua produk kan. Cuma kena buat notes dekat sini. Notes. Depends on alkene structure. Ini pun sama. Okay. Ini follow Markovnikov rule. Anti-Markovnikov rule. Follow Markovnikov rule. Lagi? Apa lagi? Ni ada mekanisme. Sini ada mekanisme. Sini ada mekanisme. Tambahkanlah apa lagi? Set-Zeff rule kat mana? Set-Zeff rule dekat sini kan? Sini set-Zeff rule. Ni pun maklumat set-Zeff rule. Produk dia. Major product of alkene tadi mesti ada set-Zeff rule punya. Nak tentukan major. Okey, dapat sampai sini. Awak cantikkan lagi lah. Perelokkan lagi awak punya mind map ni. Ni dah yang kedua nah. Yang pertama previous lesson daripada chapter alkene. Ini yang kedua. Ini mind mapping awak yang kedua. Kita akan jumpa banyak lagi mind mapping lepas ni. Okay, dah sampai sini? Alright. Okay, cuba awak selesaikan soalan ini. Dan lepasnya ada apa lagi? Sana, bagi saya pisat. Okay, kejap sebelum awak selesaikan soalan tu, saya skip Ustaz. Kita habis dulu yang belakang ni, sikit lagi. Kita buat soalan tu. Okay, explain the unsaturation test for alkene. Yang pertama, okay, tengok ini kita nak tengok unsaturation test. Maksudnya ujian untuk alkene. Kenapa kita kata unsaturation? Sebab alkene tu adalah unsaturated compound.
Okay, dia ada double bond. Kelebihan alkin adalah dia ada double bond dan dia boleh dibezakan daripada compound-compound lain. Contohnya, ada satu botol alkin, ada satu botol alkohol. Kita dah hilang label. So kita nak tahu yang mana satu alkin, yang mana satu alkohol sebab solution tu dua-dua tu colourless, kita tak boleh bezakan. So caranya adalah kita gunakan ujian makmal. Untuk alkin ada 3 ujian yang akan memberi kesan positif pada alkin, iaitu yang pertama Bayer, yang kedua bromine in CH2Cl2 and bromine in water. Tiga ration ni kita dah belajar previous. Cumanya dia ada nama-nama dia. Okay. So Bayer test yang tadi kita buat tu, test used to presence of carbon double bond where the purple color of permanganate decolorized and brown precipitate form. Okay. So observation dia purple color of permanganate decolorized and brown precipitate form. Bila kita buat equation, contohnya saya pakai let's say ethene. Propin lah, propin. Okay. Tindak balas dengan KMNO4H+. Tengok pakailah, mengapu dah. Sejuk. KMNO4OH minus cold. So saya akan dapat CH3, CH2, OH plus M on2 precipitate. Okay, letakkan observation dia, iaitu purple color of KMNO4 decolorized and brown precipitate form. Okay. Awak buat pula yang nombor 2 ni. Okay, kat mana tadi? Okay, yang kedua adalah bromine test. Bromine test ni ada 2. Bezanya adalah satu diguna dalam solvent, inert solvent. Satu lagi diguna dalam water test. Maksudnya digunakan yang inilah yang kita belajar tu, which is contoh dia yang ni, CH3, CH double bond CH2. Okay, dia gunakan let's say Br2 CH2Cl2. So kita akan dapat CH3, CH
CH2 Br. Kita akan dapat both Br kan. Ini adalah bromine test. Kalau kita pakai bromine. Dan dia mesti pakai bromine saja. Okay, dia tak boleh pakai klorin. Sebab tu dia kata bromine kena pakai Br. Sebab bromine ni dia lebih sesuai untuk buat ujian kerana dia ada warna yang terang. Reddish brown. Bila dia boleh react, reddish brown akan decolorize. Kalau kita pakai klorin warna dia macam tak berapa clear. Yang lain-lain semua tak clear. Bromine the best color yang paling mudah kita observe. Okay. Jadi bromine test ni pun sama. Tujuan dia lah adalah untuk serve as a test to presence of carbon-carbon double bond. Kalau dia ada carbon-carbon double bond, dia akan ada produk which is Br dengan Br. Maka bila dia ada produk, observationnya adalah reddish brown bromine decolorize. Maksudnya dia positif. Okay. Kalau kita kan bromine water test, tujuan dia sama, used to serve presence of carbon-carbon double bond, dan dia punya observation pun sama, reddish brown bromine decolorize. Cumanya produk dia saja lain. Apa yang kita tahu tentang produk dia? Produk dia adalah kita akan dapat satu OH, satu Br. Itu kita ikut anti-Markovnikov tu kan. Sini akan ada Br, sini akan ada OH. Dia akan jadi anti-Markovnikov. Okay. Alright. So observation dia adalah sama. Okay. Jelas Okay. Bila masa soalan ini ditanya. Sebab kita tahu produk dia macam tu. Tapi bila masa kita nak guna untuk bahagian observation. Okay. Contoh dia macam ni. Example. Propose a chemical test to differentiate between butane and butene. State the observation and write the reaction equation involved. Okay, dia minta propose a chemical test. Propose, cadangkan untuk membezakan butane dengan butene. Okay, kita tahu butene ni adalah carbon-carbon double bond. Carbon-carbon double bond kita boleh guna 3 jenis ujian, iaitu Bayer, bromine test pun ada 2, bromine water atau bromine dalam inert. So kita kena propose satu sahaja. Tak perlu bagi 3 jenis. Pilih satu yang mana awak suka. Let's say saya nak pakai Bayer. So saya akan tulis propose chemical test, saya akan tulis Bayer test. Bayer test. Satu jawapan. Okay. So bila dia kata kita buat Bayer test, dia akan ada markah biasanya 3 ke 4 markah. So macam mana nak dapat lagi markah-markah lain? Okay, caranya adalah kita kena state observation dan buat equation. Equation pula kita ada satu yang memberi kesan positif, satu memberi kesan negatif. So kita kena write both equation. Tengok saya buat. Butene okay, saya pakai Bayer. Okay, produk saya. Okay, ini equation untuk butene. Okay, observation dia. Dapat. Okay. Itu yang positif. Untuk butane kita kena buat juga. Sebab kita nak membezakan dalam makmal kita boleh nampak, okay madam ni 2 test tube saya. Ni 2 test tube saya. Satu positif, satu negatif. Dapat, saya nampak. Sebab bila kita nak membezakan, kita kena ada 2 benda yang kita compare. Baru kita nampak perbezaan. Kalau kita letak satu, kita tak boleh compare. So kita kena ada comparison, perbandingan. Sama juga untuk equation. Kita kena buat secara compare. So yang ini yang butane pula. Kena compare dari segi equation. Okay, tindak balas dengan kita tahu dalam chapter butane, chapter alkane tidak ada tindak balas dengan alkane kan. Jadi tengok sini, tengok dulu. Tengok Ini dia ada produk.
Okay, dia ada produk, so dia positif. Benda yang tidak ada produk, dia akan negatif. Negatif kita tulis no observable change. Pada equation yang negatif ditulis no observable change. Pada equation yang positif tulis produk. Jelas. Okay. Observation dia. Observation dia disebabkan dia no observable change, bukanlah bermaksud tidak berlaku apa tu, dari segi warna, warna dia akan kekal. Maksudnya purple tu akan kekal. Purple color of potassium permanganate remain unchanged. Sebab itu maksud no observable change. Dia tidak akan merubah warna potassium permanganate. Bila dia tak merubah warna potassium permanganate, maksudnya dia negative results. Negative result, tidak ada produk. Tak ada produk, no observable change. Okay. So dari segi markah, macam mana kita score yang ini, kita kena buat perbandingan equation. Ini satu, ini satu. Okay, observation satu, satu. 3 atau 4 markah. Kadang-kadang observation tu dia rangkumkan 2 tu jadi 1. Okay? Jelas? Faham ke? Boleh nak? Faham itu. Okay. Alright. So, okay, ini ada beberapa contoh lagi. Okay. So, ini bahagian bahagian apa ya? Bahagian chemical test. Alright. Kita patah balik dekat depan. Okay, cuba selesaikan equation, lengkapkan. Complete the following scheme. Ini pada equation saja. Okay, cuba buat 5 minit. 5 minit ke? 10 minit ke? Cuba selesaikan.
okey? Dah siap ke? Kita semak. Alright, structure dia ada double bond dekat sini. Okay. So saya akan tulis jawapan. Sila semak. Okay. Yang pertama. CH3. Okay, boleh faham lah. Saya dah combinekan H tu. Okay, just in case saya tersilap masuk ke bagi tahu. Takut saya tersalah salin. G, saya mula dekat sebelah sini dulu. So apa? Cl. Buat A dulu ke? A. Sekejap Okay, A ni. A adalah apa? Okay, A ni, ini sebelah sini. Saya patah balik kat A, ubat kat A kan. Okay, sini adalah alkane tau. Chapter alkane. Ni alkane. Okay, alkane tidak balas dengan BRUV, dia akan dapat A. A adalah, dia akan tukar bromin pada hidrogen yang lebih stable. Ini tertiary kan? So, dia akan masuk dekat sini. A adalah, saya tulis ini. CH3C BR CH2 macam tu. Itu adalah A. Kita kalau memang dia akan dapat banyak produk kan. Dia akan dapat produk 1, produk 2, produk 3 semua tu. Tapi bila kita buat equation, kita nak lengkapkan skim yang macam ni, dia minta satu saja. So satu saja tu mesti adalah major produk. Okay, mesti major. So A tu adalah yang major punya. Okay, dapat KOH reflux, dapat yang itu. So, siapakah B? B adalah, B ni daripada alkohol. Kan? Alkohol kan? So, alkohol letak OH dia di mana? Di mana-mana pun boleh. Kita letak pada karbon ketiga sebab dia akan lebih stable. Okay, nanti dia buat dengan concentrated tu, dia dapat double bond dekat sini lah. Dia mesti synchronize lah produk dan jawapan dia. Okay. A, B, C. C. Okay, semak untuk C. Okay, dah tu. Ini potong. Kita. Okay. Potong untuk D. C. Double bond O dengan double bond O. Saya letak atas Semak jawapan. So far so good ke? Ke dah lost? Masih berada pada track yang sama atau tiba-tiba dah give up ke ataupun dah baling buku dah ni? Dah lempak buku ke macam mana ni? Responsat, are you okay? Okay, madam. Okay, madam. Okay, yang lain okay ke? Yang tak pernah bercakap ni. Saya takut lempak buku masuk bawah katil ke keluar tingkap dah ni. Malu kot, madam. Malu Okay. Malu kalau betul ni tak apalah. Saya takut sebab saya tak tahu punya respon apa. Jangan lempak buku lagi nak. Boleh ikut kan? Saya ajak slow-slow je kan? Minggu depan kita jumpa ya. Tapi minggu depan macam itulah dia saya akan laju jugalah kan. Tapi itulah. Tengoklah macam mana.
kat mana tadi? E, F, G. G dah. Okay. H. Ni saya je menulis ni, awak bagi jawapan sebelum saya ke saya bagi sebelum awak pun dah tahu dah ni. C, H, G ke? C, H, G ke? Okay, H kat sini. Okay, dia Cl dengan OH minus. Cl akan ikut Markovnikov punya cara masuk pada H. So Cl OH. Minggu depan face to face saya nak semak semua kerja-kerja awak. Saya kan bagi worksheet. So nak tengok worksheet tu betul-betul awak guna ke atau awak buat lapik-lapik makan dekat bilik ke. Print buat lapik makan saja ke ataupun tak ada langsung ke. Tak ada buku langsung ke, macam mana ke, saya nak tengok nah. Jangan hampakan saya. Kat mana kita? HBR. HBR kat sini. HBR peroxide. Kat mana? Peroxide BR masuk sini. Okey, saya dah selesai. Okey, cuba semak sama tak jawapan awak dan saya. Okey, dapat tak ni? Saya nak kali ni. Dah, okey, dah saya jalan lah. Okey, ini adalah soalan tutorial nombor 7. Awak selesaikan, sambung buat. Ada banyak lagi soalan dekat sini. Draw the structural formula. Selesaikanlah semua soalan-soalan latihan ni. Soalan ni apa? Okey, jom kita tengok soalan nombor 13 ni kejap. Soalan nombor 13, tutorial. Okey, soalan ni. Yang lain dah awak selesaikanlah. Carilah siapa A, siapa B semua tu. Yang mana yang tak dapat, boleh tanya. Okey, soalan nombor 9. Nombor 9 pula. Saya nak buat nombor apa tadi? 13. Explain the order of reactivity when the following alkenes are subjected to acid catalyzed hydration. Okay, so dia kata dia nak reactivity bila dia subject dengan acid catalyzed hydration. Okay, acid catalyzed hydration tu kalau kita buat tindak balas dengan hydration, kita react dengan H3O+ kan? Sekejap, ada message pada H3O+. So maksudnya bila dia nak tengok reactivity adalah dia kena tengok reactivity carbocation ni. Kita nak kena jadikan carbocation. Carbocation. Kita buat step yang pertama. Okay, sebab carbocation akan menentukan reactivity. Kalau dia jenis yang stable, reactivity dia lebih cepat. So ini katakan A,
B, C. Dia dah susun dah. Cuma kita nak kena buktikan kenapa susunan dia macam tu. Kita tengok A. CH3, C, CH3, double CH2. Okay, subjected to acid catalyzed, maksudnya kita akan react dengan H3O+. Okay, kita pun buat mekanisme dia. Ini attack. Ini bawa masuk sini. Kita akan stop sampai step carboxyl ion. Dia akan follow Markovnikov, so dia akan masuk dekat sini hidrogen plus, so dia akan dapat H2O. H2O tak apalah, saya buka H2O ni. Okay, so dia akan dapat tertiary carbocation. Sebab tu dia paling reaktif. Sebab dia dapat tertiary carbocation yang lebih stable. Susunan dia tu. Okay, kita buktikan B pula. Kenapa dia duduk tengah? Mari kita tengok struktur dia. Subjected to acid catalyzed. So dia akan jadi secondary carbocation. Sebab tu dia duduk di tengah. Okay. C pula. Tengok. Dia akan dapat primary carbocation. Nampak? So, kita fahamlah bahawa susunan ini sebenarnya disusun ikut kestabilan carbocation ion. Okay. The order reflects the relative ease with these alkenes accept a proton and form carbocation ion. Yang ini react fastest because it form tertiary carbocation ion, followed by B secondary carbocation ion, and the least is ethene. Ethene reacts slowest because it form primary carbocation ion. So awak kena cerita dari segi penghasilan carbocation ion dia. Okay, so buatlah sentence kat bawah ni. Okay. Alright, so kita ada setengah jam lagi. Dalam masa setengah jam ni, okay, saya nak awak selesaikan soalan nombor 7. Okay. 7, nombor 6, nombor 9. 6, 7, 9. Okay, ini semua sebagai kerja awak lah. So yang ini saya akan semak. Kita akan berjumpa kan? Kita akan jumpa next class. So ini saya akan semak. Ni homework. Semak dekat buku ataupun worksheet ni lah. 3 soalan ni as your homework. Selesaikan terus. Awak ada setengah jam ni, kejap lagi awak selesaikan terus. Okey. Dengan itu kita dah selesai. Ni apa ya? Ni apa? Okey, ni soalan best ni. Kita try. Tak, baru nak end kan. Saya jangan end lagi lah. Tengok ni. Okey. Kalau awak biasa melihat soalan yang sebenar, soalan PSPM sebenar, okey, sebab tahun ni kita buat face to face kan. Kita buat exam secara bukan objektif lah. Okey. Awak kena tengok soalan ni. Ini adalah antara pattern soalan. Okey, soalan ni macam mana? Soalan ni macam ni. Tengok Dia bagi satu macam teka-teki. Okey, kita jawab teka-teki ni. Compound A, C7HBr does not react with co-dilute potassium permanganate solution. Kalau tak boleh react dengan biaya, siapakah A? Apa yang boleh maklum? Apa maklumat awak dapat? Dia tak boleh react dengan biaya. Jadi siapakah A? Cepat jawab teka-teki ni. A. Kalau tak boleh react dengan biaya, bermaksud A tu bukan alkin. A adalah bukan alkin. Kena pandai baca dia. Okay, dan dia ada Br dekat situ. So dia adalah sejenis haloalkin. Haloalkin memang tak boleh react dengan biaya.
Sekejap. Okay, upon treatment with potassium hydroxide in ethanol, A give only B. Unlike A, B decolorize potassium permanganate solution. B mesti alkin. Ozonolysis of B give C and D. Dia ada bilangan dia. Suggest the structure formula of A, B, C, D. Write all the equation. Okay. Apabila dengar soalan bagi dalam bentuk paragraf macam ni, kita tak boleh nampak dia sebab kimia dia kena buat equation baru kita nampak. So benda ni awak translate balik dalam keadaan equation. Okay, tengok saya buat. Translate balik. A C3H7Br react dengan KMNO4OH minus coal, no observable change. So apa yang awak dapat? A is not an alkene. Okay. Itu makluman pertama. A is haloalkene. A ataupun kata-kata an alkene, kita boleh kata A does not have carbon-carbon double bond. Itu lagi betul. A adalah haloalkene sebab dia ada Br. Itu makluman pertama. Kemudian A tadi react dengan, bagaimana A ni ya, ke bawah. React dengan, semak je, sekejap saya pergi tepi. Apa lagi? Okey, saya pergi tepi sini. React dengan KOH, ethanol, dia akan dapat B. B adalah C3H6. B react dengan KMNO4 OH minus coal, dapat decolorize. Maksudnya dia akan dapat purple decolorize. Jadi siapakah B? B has carbon double bond. B is alkene. Okay. Lepas tu turun dekat B, ozonolysis of B. Okay, soalan kata ozonolysis saja. Awak kena tahu apa reagent yang kita guna. Akan dapat C dan D. Okay, C adalah C2H4O dan D adalah CH2O. Okay, suggest dan bagi equation. Okay, kesimpulannya yang ini belum lagi jawapan tau. Ini baru kita translate daripada soalan. Okay, so kita kena tulis balik. Siapakah A, B, C, D? Dengar betul-betul. Bila kita nak selesaikan soalan teka-teki ni, kita tak boleh daripada A ni kita start. Kita kena start daripada bawah. Okay. Macam kalau kita tengok orang buat penyiasatan. Kan? Mangsa tu kita tengok, maksudnya kita dah tengok mangsa tu dah terbaring. Kita kena kutip evidence baru kita tahu siapa pembunuh. Kita tak boleh pergi ke crime scene, oh awak pembunuh. Kita terus judge pembunuh baru kita tengok siasatan. Tak boleh. Kita kena daripada bawah, kita naik cari ke atas. So sama juga. Kita akan start dengan C dan D dulu. Sebab C dengan D kita dah ada bilangan karbon dia. Yang A tu ada tapi dia panjang jadi susah. Okay, tengok mana saya nak start ni? C2H4. Okay, kita ambil C2H2 dulu. C2H2, CH2O. CH2O, C dengan D mesti sebatang karbonil. So, dia adalah seperti berikut. Dia ada, ini saja struktur yang dibolehkan untuk CH2O. Okay, ini D lah, confirm D. Dan dia akan combine dengan C. C ni mesti ada double bond juga. Sebab dia adalah hasil daripada ozonolysis. Dan dia ada dua karbon. Satu karbon dah guna untuk buat double bond O. Satu karbon lagi mestilah CH3. Tak ada cara lain lah.
Mesti CH3. Saya letak atas lah. CH3. So 1, 2, 3, 4. Okay, so ini adalah C. Okay, bawa naik ke atas. Siapakah B? B adalah hasil combine antara C dan D. Kan? So ini adalah B. Hasil combine. Jadi B boleh tak buat dengan potassium dengan Bayer? Boleh lah. Sebab dia adalah alkin. Apa produk dia? Ini produk dia. Sebab tu dia dapat Bayer, dia dapat decolorize. Okey. Naik lagi. Cari A. Saya bawa sini. Okey, siapakah A? A tu adalah satu, kita dah dapat dah, ni ada 3 karbon kan? 1, 2, 3. Nak letak bromin saja. Bromin letak mana-mana pun tak apa, boleh. Hujung kiri atau tengah pun boleh sebab dia adalah benda yang sama. So KOH, internal, ini adalah A. Baru kita dapat A. Dan A bila kita react dengan KMnO4, memang dia no observable change. Okey, so selesailah, dapatlah siapakah A, siapakah B, C dan D. Dengan cara kita mulakan daripada bawah naik ke atas. Tak boleh ambil atas ke bawah. Faham ke tu? Faham, madam. Okey. Right. So, setakat tu sajalah. Jom kita pergi kepada conclusion. Okay, as conclusion, kita balik ke atas lah. Sebab di atas saya dah conteng. Okay. Okay, untuk hari ini, kita dah berjaya menyelesaikan, saya dah berjaya mencapai semua objektif-objektif saya, iaitu saya dah explain tindak balas ozonolisis dan juga tindak balas prosesin pemanganit panas. Okay. Dan kita dah tengok, kita dah predict produk dan kita dah identify position dia juga. Okay, macam mana nak dapatkan alkini yang asal. Dan dah cerita juga tentang unsaturation test, iaitu Bayer, bromine in chlorine, bromine in inert dan bromine water. Dan juga observation yang perlu kita lihat dalam makmal. Okay. So habis dah ya, selesai chapter alkin. Okay. Tengok mudahnya belajar online ni. Dia cepatlah. Kalau tidak dulu alkin, dia akan ambil masa dekat berminggu-minggu nak selesaikan. Sebab masuk kelas, nak melihat awak punya kerja kan. Dengan awak punya tak faham lah apalah. So sebab tu bila online ni dia jadi cepat sebab awak tak respon. Saya pun tak tahu faham ke tidak ni. Okey, apa tadi nak tanya? Selesai alkin lah. Okey, selesai alkin. Jadi kelas berikutnya, kejap saya kena ni dulu. Sekejap.